Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Jawhari dan semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kepada Ummu Fatih, Ustazah Nurilis kerana menjemput yang lain untuk hadir pada malam ni. Asina Abdul Aziz, terima kasih. Gikalo, Dr. Khizwan, AK, semua yang hadir. Sawasi Sudin. Malam ni kuliah kita tak panjang, jangan risau. Jadi harap tuan-tuan tidak keberatan untuk share video ni kepada tuan-tuan yang lain, 5 ke 10 orang ke, tolonglah share. Mudah-mudahan ada jariah kita bersama. Walaupun kita tak dapat mengamalkan semua, kerana hadis Nabi menyatakan rubba muballighin aw aminas sami', mungkin orang yang disampaikan kepada satu perkara dapat beramal lebih baik daripada yang menyampaikannya. Tak semua benda kita boleh amalkan, kita sampaikan kepada orang. Caranya bagilah mereka peluang untuk mendengar kuliah-kuliah ini, moga dapat merubah mereka menjadi orang lebih baik. Terima kasih Dr. Nur Azia, Cik Nur Aini, Zainuddin, Mat Busu, terima kasih semua. Jadi malam ni tuan-tuan tolong buka tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-10, berkenaan dengan surah Al-Insan, muka surat 209 ke atas, 219 ke atas ya. Jadi ayat yang menjadi fokus kita pada malam ni cuma beberapa ayat saja, iaitu ayat ke 19, 20, 21 dan 22, mengikut kepada episod-episod bahagian disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir ini. Begitu juga Al-Imam Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir ya. Jadi episod ini nampaknya berakhir pada ayat ke-22 sebelum masuk kepada episod yang baru. Tolong tuan-tuan, andai kita melihat episod Quran ini menjadikan kita lebih faham, kerana setiap episod itu membawa penceritaan dari sudut yang berbeza-beza. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sadaqallahul azim. Halan Aminah Mahmud, Nurilis, yang ingat jilid ke-10 muka surat 224. Terima kasih Ustazah Nurilis. Tolong buka tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-10 muka surat 224. Yang mulia Tengku Murni, Ahlan wa sahlan, Jana Yusuf, Nurzia Umar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abdul Rahman, barakallahu fikum, Junaidah Ismail. Lihat ayat ke-19. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka itu mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana syurga, nescaya kamu akan lihat bagai kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutera yang halus, hijau, dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka daripada gelang yang dibuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu telah pun disyukuri. Jadi dalam kuliah kita yang lalu kita telah bincangkan, tuan-tuan, Suzy Daniel telah bincangkan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Kalau ayat yang lalu menggunakan perkataan yatufu, sekarang yutafu. Yang dulu menggunakan yutafu, sekarang yatufu. Jadi dalam bentuk suspensnya ayat Quran, kata Al-Imam, kata Syed Qutub dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahawa bila kita baca episod-episod Quran ni, dia ada masyhad. Masyhad ni berarti apa tuan-tuan? Masyhad ni berarti episod-episod yang ada dalam Quran. Jadi episod itu ada unsur tashwiq. Tashwiq ni Datuk Ashari Hamidah Abdullah T. Farid, ia menjemput kita untuk melanjutkan lagi bacaan. Itu sebab saya pernah terang kepada tuan-tuan, sebutlah mana-mana buku bestseller yang pernah kita temui, yang pernah kita beli, yang pernah kita dihadiahkan, ataupun filem-filem box office yang pernah kita lihat, tonton. Andai diberi peluang untuk kita melihat kali kedua, diberi secara percuma sekali buku itu, saya kita tak akan baca dah tuan-tuan, kita tak akan tengok dah. Terasa bagaikan
sesuatu ada dalam mulut kita untuk dilepaskan, dan kita nak kena baca lagi buku yang sama ataupun filem yang sama untuk kita tonton, ya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi beza daripada Al-Quran, setiap kali kita baca, apabila kita memahami, kita mentadabbur, kita menjadi rindu untuk mengetahui episod yang berikutnya, apa yang dikehendaki oleh Allah diceritakan lagi selanjutnya. Ini namanya satu uslub at-tashwiq. Jadi ada masyhad ni, episod kepada episod itu menyebabkan hati kita timbul perasaan suspense, apa lagi akan disebut oleh Allah selepas ini. Jadi itulah beza di antara kalamullah dengan kalamul bashar. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal pernah pesan kepada kita, andai engkau rindu Allah nak bercakap dengannya, maka bersembahyanglah. Andai engkau rindu untuk mendengar Allah berkata-kata denganmu, baca Quran, jadikan ia teman hidupmu, bacalah ia. Baik, ayat yang ke-19 ni tuan-tuan menceritakan lanjutan daripada ayat yang lalu. Mashhad, menceritakan tentang Mashhadul Jannah, iaitu episod masuknya manusia ke dalam syurga. Tirai yang lalu ditutup, disambung dengan episod yang baru kat sini, iaitu menceritakan bagaimana anak-anak muda yang wildanun mukhalladun. Wildan ni jamak daripada walad. Walad ni ada banyak jamak tuan-tuan, ya. Ada jamak aulad, ada jamak wildan. Ini kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab kadang-kadang perkataan itu lebih fasih daripada yang lain. Macam kalau kita sebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, perkataan zauj, zauj maknanya suami, tapi sebenarnya merujuk pada isteri juga. Kalau sebut zaujah merujuk pada isteri, kalau kita kata pada seorang teman orang Arab, hazihi zaujati, ini isteri saya, orang Arab tu tahu bahawa kita tidak begitu mahir dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab sebut hazihi zauji, nampak macam muzakkar kan, tapi perkataan itu memang lebih fasih untuk digunakan zauj daripada zaujah, walaupun perempuan, walaupun isteri. Lebih tepat kerana Allah menyebut dalam Quran sentiasa wa aslahna lahu zaujah. Allah memfirmankan, kami menjadikan isteri nabi-nabi ini orang perempuan yang baik. Jadi zaujun bukan zaujatun. Zaujatun kurang fasih. Dari sudut ketertiban, ketelitian bahasa, yang lebih tepatnya adalah perkataan zaujun, bukan zaujatun. Walaupun zaujatun tidak salah, tapi tidak fasih. Maknanya orang Arab yang asli tidak guna perkataan zaujah, mereka guna perkataan zaujun. Kerana zaujun itu dipahami dengan makna isteri ataupun suami mengikut pada konteks, ya. Begitu juga perkataan dajjal. Dajjal ni ada banyak jamak, sama ada dajjalun ataupun dajajilah. Satu hari Imam Syafi'i, imam yang hebat itu, mendengar gurunya berkata dajajilah. Maka Imam Syafi'i kata, ini kali pertama bahawa aku tahu sebenarnya dajjal itu boleh jamakkan dengan nama dajajilah, bukan dajjalun. Dajjalun tu tuan-tuan dimuliakan sekalian, dajajilah lebih fasih dari sudut bahasa Arab, jamak pada dajjal, dajajilah. Baik tuan-tuan, kita belajar bahasa Arab. Nanti ada peluang tuan-tuan ikutlah perkembangan kat Telaga Biru ataupun kat Zazan Travel. Kami ada satu uslub, satu metodologi untuk menguasai bahasa Arab dalam masa yang singkat, yang telah kita perolehi rights-nya daripada negara Saudi, yang terbukti telah digunakan di lebih 126 negara. Kami sedang lihat apa mekanisme yang sesuai untuk akses tuan-tuan sekalian, sama ada secara online ke atau bagaimana ke, offline ke. Nanti harap tuan-tuan ikut perkembangan kami di Zazan Travel dan juga Telaga Biru. Harap tuan-tuan sabar, benda yang baik ni memang masa sikit untuk dilaksanakan. Dengan musim MCO lagi, kita ada keterbatasan dari sudut pergerakan, tuan-tuan. Baik, harap tuan-tuan mendoakan kami, mudah-mudahan kerja ini diberkati, dimudahkan, dan semua kita dapat berbahasa Arab, dapat memahami Al-Quran sebagaimana ia diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiada nikmat lebih besar daripada nikmat memahami bahasa Quran ni, membacanya boleh mengenangkan air mata kita, tuan-tuan. Baik, Haji Hafizah, Mazna. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, wildan, jamak daripada walad, wildan. Mukhalladun, mereka itu kekal. Kita bekerja dekat Malaysia ni, kita melihat pekerja-pekerja yang bagus sukar untuk tetap. Bagilah dia gaji banyak macam mana sekalipun, tapi andai dia tak puas hati, esok dia pun tinggalkan kerja, hilang gaib begitu saja. Cabaran kalau industri swasta ni lagi pula, kerja kerajaan yang terbuka, ada pencen dan sebagainya. Tapi kabarnya sekarang ujian juga dalam sektor kerajaan pun ramai yang diambil sebagai kontrak. Jadi hati-hatilah tuan-tuan, fahamlah term kontrak dengan permanent. Fahami betul-betul, jangan kita buat keputusan yang salah dalam hidup ni. Jadi balik kepada kerja ni tadi, orang pekerja-pekerja dalam syurga ini wuldanu mukhalladun, mereka itu kekal. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Faqurazi dan tafsirnya, ia merujuk kepada kepemudaan. Maknanya pekerja-pekerja yang dalam syurga ini merupakan anak-anak muda yang segak. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, apabila engkau melihat mereka, engkau akan dapati mereka seperti
mutiara yang bertebaran. Kerana saya dah jelaskan semalam, manthur lebih baik daripada manzum. Kalau mutiara itu terikat pada satu tali, ia tidak menampakkan kehebatan, tak tersela kecantikan, keunggulannya, nak dibandingkan dengan mutiara itu ditaburkan bersepah-sepah seperti itu. Jadi gelagat pemuda-pemuda dan syurga yang bertugas untuk melayan ahli syurga ni tuan-tuan, di mana saja mereka menanti arahan, menunggu untuk melayan tuannya. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan betapa dalam syurga ni segala buah-buahan yang kita kehendaki itu apabila terasa nak makan, terus saja ada di hadapan kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa saja yang kita inginkan, maka di hadapan kita akan terhidang. Melihat sebagai contohnya burung, enaknya daging burung ni, terus burung itu terhidang depan kita, masak mengikut selera kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah dia syurga yang sangat hebat. Nanti kita akan lihat bagaimana dalam syurga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahawa inna adna ahlal jannati manzilatan laman yanzuru fi mulkihi masirata alfai sanatin yanzuru ila aqsahu kama yanzuru ila adnahu. Sungguhnya posisi orang yang paling rendah dalam syurga nanti, dia melihat pemilikan hartanya, propertinya itu, tanah yang dimilikinya dalam syurga itu, kawasannya seluas 2000 tahun perjalanan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Melihat dari timur ke barat, dari setiap sisi yang ada di utara selatan, jaraknya untuk dia sampai 2000 tahun perjalanan. Itulah serendah-rendah ahli syurga yang akan menempati, mendiami mahligai tempat yang diperuntukkan oleh Allah untuk mereka di akhirat nanti. Jadi bayangkan ayat ini bila Allah turunkan adalah untuk memberikan kepada kita satu gambaran. Namanya tashbih ni tuan-tuan, tashbih yang ajib, tashbih yang sangat mengagumkan. Kata Muhammad Ali Sabuni semalam saya dah huraikan, hasib tahun lu'lu' amanthura, dia seperti mutiara yang bertaburan. Kerana bertaburan itu lebih baik daripada tersusun, terikat pada satu tali, pada satu utas tuan-tuan. Kemudian wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Sejauh mana kamu melihat pada ayat ke-20 ya. Dan apabila kamu lihat di sana, nescaya kamu akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kat sini ada berlaku apa dipanggil sebagai, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20 ini adalah untuk menggambarkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga ni lagi. Kamu melihat nikmat dan juga kerajaan yang sangat besar. Apa maksudnya kat sini tuan-tuan? Maknanya, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, ini saya bacakan untuk tuan-tuan tafsir Az-Zamakhsyari dalam bab ini, dalam ayat ke-20, bahawa beliau berkata beginilah, kalau kita baca tafsir, kita kena lihat daripada sudut-sudut yang lain, barulah kita nampak apa yang dikehendaki oleh Allah. Kadang-kadang penjelasannya dalam satu tafsir tidak memadai, kita kena rujuk daripada angle yang lain. Pandangan itu kadang-kadang dibukakan Allah SWT kepada seorang alim, tidak dibuka kepada yang lain. Jadi dalam ayat ini, bila Allah gambarkan tentang nikmat syurga ni tadi tuan-tuan, ayat yang ke-20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu lihat, kamu akan melihat yang merupakan satu nikmat dan kerajaan yang besar. Di syurga nanti, orang yang terakhir masuk syurga, kata para ulama tafsir, adalah orang yang dihukum masuk neraka terlebih dahulu kerana kesilapannya di dunia. Mungkin dia makan dari sumber yang haram, mungkin dia melakukan maksiat, lalu dosa-dosa yang dilakukan itu membebankan dia, mengakibatkan dia dihumban ke dalam neraka terlebih dahulu untuk satu tempoh yang kita pun tidak tahu tuan-tuan. Akhirnya Allah akan mengeluarkan dari neraka itu setiap manusia yang dalam hatinya ada sebesar zarah sekalipun tauhid. Jadi sesiapa saja yang mempunyai akidah yang benar dalam hati, walaupun dia terjebak melakukan maksiat, akhirat nanti dia akan dikenakan hukuman, tapi selepas itu pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Saya pernah bagi contoh pada tuan-tuan, seorang patut pergi ke Kota Baru, satu lagi destinasi ke Johor Bahru, bunyinya baru juga, arahan untuk pergi ke Kota Baru supaya selamat, tapi orang ni tersilap dengan dia pergi ke Johor Bahru. Jadi dalam kereta api ini destinasi satu ke utara, satu ke selatan, yang dikehendaki untuk pergi ke utara, tetapi dia tersilap naik kereta tapi pergi ke selatan. Walaupun dalam perjalanan ke selatan itu dia menjaga tertibnya sebagai seorang penumpang, menjaga akhlaknya, menjaga sikapnya, tak menyakiti orang, tetapi dia sampai ke destinasi yang salah. Beginilah perumpamaan orang yang musyrik, orang kafir,
yang dalam hidupnya melakukan berbagai-bagai kebaikan, berderma, buat foundation, buat sekolah, hantar ke rumah orang miskin makanan, hantar ke hospital mesin untuk dialisis sebagainya, macam-macam jasa yang memang kita orang Islam tak boleh nak tandingi, tuan-tuan. Kita tak payah tanyalah sumbernya dari mana. Nanti ada yang kata daripada sumber money laundry dan sebagainya. Tak, itu kita tak bincang. Kita bincang kedermawanan mereka. Tuan-tuan, orang Islam pula, dia pergi tempat yang betul. Dia kehendaki dia untuk pergi ke Kota Baru, maka dia naik kereta api, dia board kereta api yang betul, boarding kereta api yang betul, pergi ke utara, ke Kota Baru. Tapi dalam perjalanan dia buat macam-macam masalah. Dia rosakkan tempat duduk, dia pukul orang, dia curi duit orang, dia tumpahkan air kopi di bajunya sendiri ataupun baju orang lain. Macam-macam kejahatan dia buat, kesilapan yang dia buat. Tapi dia sesiang betul, maka tiba di Kota Baru, dia akan dihukum. Mungkin ditangkap sekejap ataupun dikenakan hukuman, kemudian dibebaskan. Tapi yang pergi ke Johor Bahru yang memang sesat barat ni, tuan-tuan, memang tiada baginya peluang untuk mendapat rahmat Allah di akhirat, kerana dia tidak ikut arahan yang betul dari permulaan hidupnya. Anda yang telah mengetahui bahawa anda silap, berhenti, turun dari kereta api itu, naik kereta api lain, pergi ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Itu perumpamaan yang mudah untuk kita faham, kata Syekhuna Dr. Muhammad Latif Nabulsi. Jadi balik kepada cerita ini, orang yang akhir sekali masuk syurga adalah mereka yang buat maksiat, tapi dalam hatinya ada akidah yang benar, beriman kepada Allah. Cuma dia terjebak buat perkara-perkara maksiat. Tak kira siapa, tuan-tuan, raja ke, pemimpin ke, ahli politik ke, orang awam ke, doktor ke, pesyarah ke, siapa saja, dia orang Islam tapi dalam hidupnya melakukan maksiat, dan tak sempat nak bertaubat, matilah dia dalam keadaan melakukan maksiat itu. Di akhirat dia akan kena hukuman, itu pasti. Tapi hukuman itu bila tamat tempohnya, sama ada diringankan dengan syafaat Rasulullah ataupun orang-orang saleh kelilingnya, ayah ibunya, maka kemudian dia akan masuk syurga. Dialah yang terakhir sekali masuk syurga, tuan-tuan. Jadi dalam gambaran hadis mengatakan, berpandukan kepada ayat ini, bila dia masuk, dia pun tercengang, termanggu-manggu melihat. Kerana Allah berfirman kepadanya, wahai fulan, sekarang aku ampunkan kau. Ini tempat kau dalam syurga. Dan keadaannya ketika masuk syurga itu, tuan-tuan, seperti anak burung yang baru tumbuh bulunya. Tuan-tuan pernah tengok tak anak burung jatuh dari sarangnya? Keadaannya bagaimana? Dengan badannya yang kecut, dengan bulu yang masih sikit di badannya, mungkin warnanya hitam, belum cantik, belum jadi burung yang sebenar, kerana dia masih kecil, baby lagi. Anak burung itu panggil Farukh dalam bahasa Arab, anak burung ini kan. Maka begitulah keadaan orang yang terakhir masuk syurga daripada penghuni neraka. Orang ini beriman tapi dia tersilap di dunia, melakukan banyak maksiat. Maksiat itu mengatasi amal salihnya, maka dia diumbar neraka terlebih dahulu untuk satu tempoh, kemudian dia akan dimasukkan dalam syurga. Lalu Allah firman kepadanya, hai fulan, aku redha kepada engkau, sekarang engkau dimasukkan dalam syurga. Apa kau nak, fulan? Kata, wahai Tuhan, cukuplah syurga. Lalu Allah tambah dengan kenikmatan yang dia sedang nikmati itu, Allah tambah 10 kali lebih baik daripada yang dia sedang alami itu. Sampai dia pun hairan, kata, ya Allah, apa yang kau berikan dah cukup, ini kau beri lagi tambahan. Ya Allah, maha kaya engkau, subhanallah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu tafsiran yang menarik dikemukakan oleh para ulama tafsir berkaitan ayat yang ke-20 ni, tuan-tuan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Setiap mata itu dilepaskan, matanya jatuh pada satu benda di dalam syurga, semuanya nikmat, semuanya kerajaan, semuanya keunggulan, semuanya kehebatan. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, tuan-tuan kalau berada di Malaysia ni, melihat orang kaya bagaimana, rumahnya besar, banglo, keretanya banyak, mungkin ramai pekerja di rumahnya. Setakat itu kita lihat kan. Kalau seseorang kita pernah masuk ke istana, barangkali melihat lebih besar daripada itulah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ada tuan-tuan pergi ke negara seperti Qatar, seperti UAE, Dubai, tuan-tuan pergi ke negara orang-orang Arab yang super kaya ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke rumahnya, bukan macam rumah kita, ada banglo besar, mungkin rumah anak keliling tu, kereta memang tak. Orang Timur Tengah ini yang punya kayanya, tuan-tuan, seumpama satu taman itu, satu Kuala Lumpur itu, satu Petani Jaya itu, dia punya tempat semua, dengan kandang kudanya, dengan pekerjanya, dengan warga asingnya bekerja untuknya, dengan pemandunya, keretanya, mungkin berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus, tuan-tuan, dengan istananya seperti memang sangat besar. Itu pun kita dah kagum, belum lagi kita melihat akhirat, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi apabila kita melihat semua ini, timbulkan dalam hati kita sebesar, ya Allah, ini semua merupakan fata morgana. Ya Allah, berilah aku satu yang lebih baik daripada apa yang dilihat oleh mataku pada hari ini. Imam Bukhari rahmatullahi alaihi pernah diajak oleh seorang kaya untuk melihat pencapaiannya dalam perniagaannya.
rumahnya, kebunnya, tamannya, kuda yang dia ada, kemudian sungai yang dialirkan dalam dalam kebun kurmanya itu, pokok anggurnya, Masya Allah, indah sekali. Lalu bila diajak Imam Bukhari datang untuk menikmati keindahan tamannya itu, Imam Bukhari jawab simple saja. Apa kata Imam Bukhari? Hazihi mata'ul hayati dunia. Hazah mata'ul hayati dunia. Ini hanya merupakan mata'. Mata' ni benda yang akan berakhir, tuan-tuan. Dia tak akan panjang. Muta'ah. Muta'ah ni berarti satu benda yang temporary. Dia tak lama, tuan-tuan. Maka Imam Bukhari mengatakan ini hanya merupakan nikmat dunia, jangan tertipu, wahai saudara. Sekarang 1200 tahun masa berlalu, 1300 tahun daripada wafatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari disebut, dibaca kitab-kitabnya, ilmunya Masya Allah mengalir, dan bermanfaat oleh anak-anak kita kat kuliah syariah, kuliah Usuluddin, Universiti Islam sebagainya. Orang-orang biasa pun berbangga dapat menyebut nama Imam Bukhari. Tapi orang kaya yang bawa Imam Bukhari masuk ke tamannya itu tidak kita kenali pun siapa dia, kan tuan-tuan. Maka kita kembali kepada nikmat akhirat yang Allah bawakan ni, tuan-tuan, supaya subur dalam minda kita, destinasi kita akhirat. Apa berlaku kat dunia ni, ia hanya sementara, tuan-tuan. Sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan, jangan lupa tuan, kami di Zazan Travel ada membuat satu produk berasaskan Habatus Sauda, yang sangat perlu untuk kita gunakan, terutamanya pada musim penyakit berlaku sekarang, tuan-tuan. Kerana Nabi bersabda ia merupakan rawatan kepada semua penyakit, melainkan kematian, kata Nabi SAW. Inilah dia Habatus Sauda yang telah diproses, tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat gunakan brand ini, Birkah Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Kita mengharapkan kat sini ada syafaat Rasulullah SAW di sudut amalan pemakanan kita, seperti yang dijanjikan baginda, yang merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Para sahabat yang cedera parah dalam perangan, yang sakit, digalakkan oleh Rasulullah SAW, seperti disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Keistimewaan penggunaannya dapat merawat orang yang sakit kulit, orang yang mengalami masalah buasir, orang yang mengalami penyakit tidak tidur malam, orang yang mengalami penyakit mata, yang mengalami masalah tertentu dalam struktur badannya, sistem badannya, imunisasinya. Maka ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Begitu juga Imam Suyuti dalam kitabnya Perubatan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tuan-tuan, kita berpuasa bulan Zulhijjah ni, tinggal 2-3 hari saja untuk masuk hari Arafah yang akan berlaku pada hari Isnin nanti. Walaupun kita tak buat ibadah haji, marilah sama-sama kita puasa pada hari Isnin nanti namanya. Dan besok pun hari Khamis kita puasa, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat seperti yang saya bacakan daripada kitab Encyclopedia Amalan Setahun oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, bagi mendapat menggamit rahmat Allah yang hadir dalam bulan Zulhijjah ni sebagai salah satu bulan haram. Dan kebanyakan para ulama mengatakan ia lebih utama daripada Ramadan sendiri, tuan-tuan. Andai kita miss peluang semasa Ramadan tu, ibu-ibu, kalian jangan abaikan peluang untuk puasa pada hari Arafah, hari Isnin, dan esok hari Khamis, ya, hari ke-5 daripada bulan Zulhijjah yang penting ini. Tuan dapatkan kurma daripada Zazan Travel. Ini kurma ajwa yang kami dapatkan dari Madinah, ajwa aliyah. Walaupun dapat akhir Ramadan, marilah sama kita puasa sunat 3 hari sebulan. Jadikan dia makanan seharian kita, kerana hadis mengatakan siapa yang memakannya 7 biji setiap pagi selamat daripada sihir dan juga racun. Inilah kurma ajwa dari Madinah yang kami jual di Zazan Travel. Dan kami juga mengimport kurma dari Palestin, Mekjol, yang difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 25, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, ambillah, gegarlah pokok kurma itu. Berarti Allah suruh bekerja, tak mau tunggu buah tu jatuh. Buah kurma ni, tuan-tuan, atas pokok ibarat pokok kelapa sawit. Pun demikian Allah merintahkan Maryam untuk bekerja, bertindak, jangan duduk saja. Bekerja, jangan mengharapkan daripada orang, kerana langit tidak akan turunkan hujan emas untuk kita. Bekerja. Maka Maryam disuruh oleh Allah untuk menggegarkan pokok kurma, barulah Allah jatuhkan buahnya. Ini sunnatullah dengan syariatullah. Sunnatullah meminta kita untuk bekerja. Jadi itulah buah yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25. Inilah buahnya, tuan-tuan. Buah kurma Mekjol. Saya bukakan untuk tuan-tuan tengok. Inilah dia, buah yang sangat enak, sangat menarik. Tengok kan, ketmirnya, fatilnya, nakirnya yang telah kita bincangkan dalam tafsir surah Nisa yang lalu. Dapatkan, tuan-tuan, kurma
McJowl dari Palestin, dan kita sokong ekonomi orang Islam di Jordan dan juga di Palestin. Kami mengimport buah McJowl ni dari sana tuan-tuan. Ya, dapatkan buah kurma McJowl ni, gunakan dia seharian kita, kerana hadis mengatakan rumah yang tiada kurma padanya, penghuninya akan selalu kelaparan. Galakkan anak kita untuk makan setiap pagi, bukan bulan puasa saja, bukan waktu puasa saja, bila-bila masa bagi ibu menyusukan anak sebagai contoh. Latih diri kita untuk mencintai makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita kepada ayat ni tadi, yang mana Allah menceritakan tentang nikmat syurga yang dialami oleh seseorang penghuninya, walaupun sebelum itu dia berada dalam neraka. Jadi Allah memasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya, kemudian diberi kepadanya 10 kali nikmat yang dilihat sebelum itu. Dah pun hebat, tapi Allah tambah 10 kali. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa dia 10 kali daripada apa yang diperoleh oleh orang paling kaya di dunia, tuan-tuan. Sebutlah orang paling kaya di dunia. Rupanya di akhirat, orang yang paling kaya, orang yang paling miskin 10 kali lebih kaya daripada orang paling kaya daripada dunia, tuan-tuan. Bukan paling kaya di dunia, mana 10 kali lebih hebat daripada harta yang dikumpulkan di dunia itu. Orang yang paling miskin di akhirat mendapat 10 kali lebih banyak daripada apa yang dikumpulkan daripada dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Alangkah ruginya andai seseorang kita mengabaikan peluang yang sangat hebat ini. Hanya iman dan akidah yang kukuh saja akan menjadikan kita yakin dengan segala jaminan dan juga janji-janji daripada Allah SWT ini. Baik, seterusnya kita lihat ayat yang ke-21, iaitu Allah menyatakan aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Apa maksudnya? Mereka dipakaikan pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka, gelang dibuat dari perak, dan Allah berikan kepada mereka minuman yang bersih. Ini ada dua perkataan yang digunakan oleh Allah, iaitu perkataan sundus dan juga istabrak. Sundus dan juga istabrak ini, sebahagian daripada para ulama mengatakan ia merupakan perkataan yang bukan bahasa Arab. Dakhil ni maknanya perkataan dipinjam, iaitu diambil daripada bahasa Parsi atau bahasa Rom. Lumrahnya dalam bahasa Arab memang ada berlaku perkara demikian. Peminjaman itu berlaku untuk setiap bahasa supaya ia hidup. Dan orang Arab telah menggunakan perkataan sundus dan juga istabrak ini sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaihi dalam kitabnya Risalah, bahawa semua perkataan Al-Quran bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab. Walaupun ada bahasa-bahasa, perkataan-perkataan yang diambil, dipinjam daripada bahasa-bahasa asing dalam Al-Quran, itu tidak dinafikan, kerana lumrahnya semuanya daripada Allah SWT. Nanti ada peluang kita baca surah Al-Baqarah, kita tafsir surah Al-Baqarah, tadabbur surah Al-Baqarah, bila Allah berfirman kepada para malaikat, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajar Adam itu nama-nama keseluruhannya. Kata sebahagian daripada ahli tafsir macam Mahmud Shaltut rahmatullah alaihi, Imam Muhammad Abduh, mereka berkata bahawa sebenarnya maksud al-asma' itu adalah bahasa. Jadi Allah telah memberikan kemampuan, potensi untuk bercakap semua bahasa yang ada pada hamba-Nya Adam itu. Cuma ia dijelmakan kepada bangsa-bangsa yang merupakan anak-anaknya, daripada anak Nabi Nuh itu. Maka mulalah bertukar bahasa. Ini bercakap bahasa Parsi, ini bercakap bahasa Rom, ini bercakap bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, asal usul bahasa itu daripada Allah. Maka tak timbullah isu kita pinjam ni menandakan kekurangan, kerana ada satu perkataan yang digunakan dalam bahasa itu lebih tepat untuk kita gunakan dalam bahasa tersebut. Mana kita pinjam bahasa itu dalam bahasa Inggeris, berapa banyak bahasa yang dipinjam daripada Perancis, berapa banyak dipinjam daripada bahasa Latin. Dalam bahasa Arab ada pinjaman itu berlaku juga, dan berapa banyak perkataan yang ada dalam bahasa Inggeris dipinjam daripada bahasa Arab. Itu tidak menjadikan satu keaiban, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi jangan silap faham. Jadi peminjaman yang berlaku ini sebelum Al-Quran diturunkan, berarti dia sudah jadi sebahagian daripada bahasa Arab. Macamlah bahasa Melayu kita juga turut menggunakan bahasa Inggeris, kerana perkataan itu lebih tepat untuk digunakan. Kalau kita sebut perkataan vaksin, semua orang faham vaksin, kita perlu ke untuk terjemahkan dalam bahasa Melayu? Bukan kecanggung bunyinya kalau kita terjemahkan? Salah ke kalau kita pakai perkataan vaksin? Hospital, boleh tak kita pakai perkataan rumah sakit? Kan pelik bunyinya, tuan-tuan. Maka kita pinjam perkataan itu dengan tujuan ia lebih serasi dengan perkembangan minda manusia. Itu tidak jadi kesalahan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi mereka yang bekerja di BP tak perlu risau lah kalau kita pakai perkataan selfie ke, nak kena perkataan mesti ke bahasa Melayu. Patriotik bukan begitulah, tuan-tuan.
Patriotik ni ialah kita tak terlibat dengan rasuah. Itu patriotik. Kita tak jual negara kita kepada orang lain. Bukan pada benda-benda kecil kontainer ni kita nak sibuk-sibuk, tuan-tuan ni boleh katakan. Saya bukan marah, jadi geram ya, tuan-tuan. Benda-benda kecil yang jadi besar pula. Benda yang lebih besar, jual bangsa dan sebagainya, itu tak pula jadi isu. Pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dengan perkara-perkara haram pun tak berhenti melakukan benda-benda yang haram waktu sekarang ni, tuan-tuan ni boleh katakan. Jangan jual negara kita kepada orang lain lah, tuan-tuan. Ini isu besar lah, tuan-tuan. Ini tutup kedai, diarah tutup besok, dapat duit sikit, tak tahulah sikit ke banyak, buka balik kedai, menonong pegawai-pegawai yang tentu ni pergi ambil duit pada orang. Jangan jadi orang begini lah, tuan-tuan, menjual negara kita pada orang. Buat apa? Dengan penyakit berlaku sekarang, anak isteri kita, keturunan kita akan datang macam mana lah survival mereka. Sampaikan benda ini kepada semua orang Islam, tuan-tuan. Pekerja-pekerja yang ada dalam jabatan kerajaan, agensi kerajaan, tolonglah, janganlah membiarkan diri kita jadi bahan bakar api neraka. Tahu, tadi baru saja kita ceritakan perkara ni, bahawa hukuman Allah menanti mereka yang mukmin melakukan maksiat, masuk neraka. Tak apa, sekejap je. Sekejap apa? Kau ingat sekejap? Satu hari kat akhirat bukan macam satu hari kau kat dunia, tahu, beribu tahun. Kita lah bincangkan perkara ni. Jadi jaga-jaga diri kita dan menjadi bahan bakaran api neraka. Ya, ambil benda yang lebih besar. Tak payahlah kita sibuk isu ni, ambil perkataan orang, pinjam. Asal orang faham sudahlah. Apa pula masalahnya? Betul, tuan-tuan? Ada sebahagian orang belajar bahasa Melayu tak lulus pun saya tak kisah. Baguslah belajar, lulus, cemerlang. Itu satu tuntutan, betul. Ramai orang belajar bahasa Melayu dapat markah yang rendah, tapi boleh jadi seorang yang mulia dalam pekerjaannya, boleh menjadi orang yang berniaga dan berjaya. Jangan kita terperangkap dengan isu-isu kecil, tuan-tuan. Jadi peminjaman bahasa ini adalah adat dalam mana-mana bahasa di dunia. Jangan ambil hati mereka yang bekerja dalam jabatan kerajaan yang terlibat dalam penyelarasan bahasa, teruskan itu kerja, tapi jangan paksa-paksa. Asal orang faham sudah. Inilah dia konteks Al-Quran. Ambil berat benda yang lebih penting. Kontainer, sibuk dengan kontainer buat apa? Kontennya tak ambil berat langsung. Sibuk dengan benda yang bersifat apa dipanggil hardware-nya, tapi software-nya kita buat tak tahu. Tak, software itu penting, itu engine-nya. Jadi mana yang penting, mana yang lebih penting, itu dipanggil sebagai aulawiyat, keutamaan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, begitu banyak bahasa ni kadang-kadang dipengaruhi juga oleh bangsa, oleh psikologi dan sebagainya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, orang Arab, mereka ketika pergi ke negara China sebagai contohnya, mereka melihat orang China kemajuannya luar biasa sekali, beratus tahun, beribu tahun sebelum orang Arab lagi ya. Kemajuannya, pencapaiannya, dia seluruh kehidupan, kebendaannya, mereka memang dahsyat, sukar untuk diatasi sampai ke sekarang ni. Kemajuan mereka capai dalam pencapaian software engineering mereka pun, pembiayaan untuk syarikat Huawei itu pun jauh lebih besar daripada bajet negara kita, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, zaman Islam gemilang dahulu, mereka pergi membuka daerah-daerah tertentu dalam negara China, berdakwah kepada Islam. Mereka berjumpa dengan alas pinggan tu, tak alas pinggan tu, alas cawan. Kalau kita pergi serve orang makan ni, ada apa benda dipanggil tu, dulang dulang kan. Orang Arab tak pernah jumpa benda itu. Mereka pun minum dalam bekas lebih kurang saja daripada kulit kambing dan sebagainya. Mereka melihat orang Cina gunakan bekas seperti itu, ada dulang proper, tuan-tuan, yang dibuat daripada tembaga dan sebagainya. Maka orang Arab pun kagum melihat benda itu. Mereka panggil Siniyah maknanya apa, tuan-tuan? Siniyah ni maknanya dulang. Sin datang perkataan Cina, kerana orang Arab tidak pernah jumpa dulang angkat air atau untuk tetamu itu, lalu mereka panggil Siniyah, kerana mereka jumpa benda itu buat kali pertama digunakan oleh orang Cina. Tuan-tuan tahu tak, orang Islam dahulu ketika ada pertentangan dalam peperangan salib, maka mereka menyembelih ayam yang besar itu. Mereka panggil ayam itu sebagai apa? Ayam Belanda, Dikun Rumiyun, tahu kan? Dik Rumi. Kerana setiap kali mereka menyembelih, mereka anggap ni aku sembelih musuh aku, orang Rom, sembelih Dikun Rumiyun. Orang Melayu pun terpengaruh dengan mengatakan, terjemahkan, maksudnya ayam Belanda. Betul. Sebaliknya musuh mereka yang juga menikmati makanan itu pada Christmas, pada event yang besar, occasion yang tertentu, maka mereka sembelih, mereka kata aku sembelih turkey, Turkey kan, turkey Kenapa kita tak terjemahkan ayam Turki? Kenapa mereka tak terjemahkan perkataan tu ayam Belanda? Kenapa kita Turki pula? Kerana orang Turki pada masa itu merupakan pemimpin kepada Islam, Uthmaniyah. Maka bahasa ni dipengaruhi juga oleh macam-macam perkara, tuan-tuan yang dikatakan. Nampak?
Ini adalah satu kajian dalam bahasa yang bersifat psikolinguistik, sosiologinya, sosiolinguistiknya, macam-macam perkara mempengaruhi penjenamaan ataupun perkataan yang digunakan oleh Al-Quran, baik ataupun oleh mana-mana bangsa di dunia sekalipun. Jadi Allah menggambarkan kat sini bahawa banyaklah saya nak cerita, masa dah habis tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sambunglah esok. Nak cerita lagi kenapa Allah sebut kat sini gelang dari perak. Miskin sangat ke orang kat syurga tu pakai gelang perak, yang mana gelang emas. Kenapa tak sebut gelang emas? Saya nak cerita lagi esok insyaAllah tuan-tuan. Dan gitu juga kenapa dia sebut minuman yang suci, bersih. Kerana dalam kaitan kehidupan pada ini, tuan-tuan pernah dengar tak, kalau kita pergi ke hotel, kita minum minuman, order minuman, salah hantar, jangan kita marah waitress tu tuan-tuan, jangan kata maki hamun dia, mententang lah kita datang dengan kereta mewah, orang pun nampak hebat, kita marah orang yang penyaji minuman itu. Nanti apa dia buat tuan-tuan? Tuan tahu tak? Dia buat air yang betul, ludah hanya dalam air. Tuan-tuan benar cerita ni. Saya tak masuk ke siapa Justru kita ni janganlah sombong pada orang, bahawa minuman, makanan yang kita order daripada food chain yang besar negara kita pun, kita nampak SOP-nya kukuh, tapi adakah betul dihasilkan dengan baik tuan? Ini ada kaitan dengan ayat ke-21 yang esok saya nak huraikan. Boleh tuan? Tangguh dulu bagi suspense sikit. Jadi esok saya janji tuan untuk cerita kenapa ahli syurga pakai gelang perak bukannya emas, dan kenapa Allah tekan perkataan bersih. Saya dah bagi clue sikit. Bahawasanya kat dunia ni kita terdedah macam-macam kekotoran tanpa kita sedari. Jadi esok kita akan uraikan insyaAllah ayat ke-21, 22 dan selanjutnya. Sekian dari saya untuk renungan malam ni. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran. Jangan lupa panjang-panjangkan video ni kepada tuan-tuan kita yang lain. Jangan lupa kami di Telaga Biru menghasilkan buku-buku untuk anak-anak tuan-tuan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan saya amat menggalakkan tuan-tuan dapatkan buku-buku dari kami. Kami ada terbitkan Camp Bestari Salat, KBS, untuk anak-anak kita daripada 1 sampai darjah 6. Pastikan ibadah mereka dibimbing dengan betul tuan-tuan. Kita ni ibarat mendidik mereka macam mahat pada batu, mengukir pada batu. Daripada sekarang kita betulkan supaya mereka, wuduk mereka, tahara mereka. Takut nanti bila dah besar, kalau kita tak ambil berat benda itu, mereka pandang ringan, pandang remeh, maka sembahyang mereka tak sah, maka ibadah mereka semua ditolak oleh Allah. Kan kebahaya. Jadi ambillah peluang untuk dapatkan buku Camp Bestari Salat yang kami terbitkan mengikut lunas standard kurikulum kebangsaan yang telah dijadikan dari sekolah. Cuma musim cuti sekolah ni kami tak dapat pergi ke sekolah tuan-tuan. Maka saya harapkan tuan-tuan ibu bapa yang mendengar ni, supaya dapatkan buku ni, tolonglah pastikan anak-anak kita sembahyang betul dengan Camp Bestari Salat yang kami terbitkan dengan pengalaman guru-guru pakar dan orang yang ahli dalam desain buku ni. Ada checklistnya, ada gambarnya, ada bagaimana melakukan satu persatu. Tolong dapatkan tuan-tuan. Buka website www.telagabiru.com.my, dapatkan buku-buku daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, merangkumi semua topik, bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab, malahan sains, fizik, kimia, bio and maths, modern maths, geografi, sejarah, daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kami telah terbitkan. Alhamdulillah. Tolong dapatkan tuan-tuan. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, kasih sayang, pemerhatian, pemeliharaan oleh Allah SWT. Adilah sebaik-baik penjaga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk Farid hadir sama Afzila, Rusayati, barakallahu fikum, Robili Obel. Terima kasih semua. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Bezud, Fam, Muhammad Fuad, terima kasih. Sama kita akhiri dengan tasbih kafarah yang Syedul Asr dan juga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rzuqna malan wa fi'lan fa innahu la yasulu fi illa bil mal. Allahumma inna la nasluhu lil faqr wal faqru la yasuhu lana wa aghnina fa aghnina bi halalika an haramik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tahsanna bi zil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al hayy alladhi la yamut.
Isrif anal aza, isrif anal aza, isrif anal aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa lagi malam esok tuan-tuan dengan isu yang kita kembangkan, bincangkan, discusskan lagi malam esok insya-Allah. Jangan lupa sampaikan video ni kepada teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Raja, Haji Hafizah, terima kasih Aisyah, Papua, terima kasih Nur Aziah Muhammad, Melati Syafaat, terima kasih, yang bahagia Datuk Asari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.